lagi-lagi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Al-Fadhil Tuan Bilal yang berusaha Barisan Ahli Lembaga Pengurusan Masjid Abidin Masjid Negeri Terengganu Darul Iman, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dan dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi kuliah khaslah menerusi perbincangan kitab Risalah Tauhid, dan kebetulan pertemuan kita ni menepati selari berbetulan dengan Maulidur Rasul dan perbincangan kita pada muka surat 66 kitab Risalah Tauhid menceritakan berkenaan dengan pengetahuan peribadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, biodata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebetulanlah, jadi hari ini kalaulah perbincangan berkenaan dengan peribadi dan biodata Nabi, maka kira kebetulan dengan Maulidur Rasul dan perbincangan kitab Risalah Tauhid. Alhamdulillah. Apa-apa pun kita mengharapkan sama-sama kita beroleh manfaat insya-Allah. Muslimin yang rahmati Allah sekalian, kita sambung perbincangan kita Risalah Tauhid muka surat 66. Bagi yang penggang di bawah adalah keturunan pihak bondanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang adalah keturunan pihak bondanya. Sebelum ni keturunan pihak ayah. Ni pihak bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Aminah. Iaitu nama ibunda Nabi Aminah. Siti Aminah tu merujuk kepada ringkasan Sayyidatina. Sayyidatina ringkas short form dia Siti.
Siti Aminah, iaitu Sayyidatina Aminah binti Abdul Wahhab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Hakim yang bergelar Kilab itu bagaimana keturunan pihak ayahandanya. Adapun Abdul Manaf ini bukan Abdul Manaf yang pada keturunan ayahandanya. Baik, muslimin rahmati Allah sekalian, sebelum ni kita ada sebut keturunan belah ayah Nabi, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim ataupun Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Zakwan bin Ma'ad bin Adnan. Itu adalah keturunan Nabi di belah ayah sampailah Adnani, iaitu Adnan, iaitu sampai kepada nenek moyang Nabi namanya Adnan. Jadi yang belah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Hakim. Jadi bertemu di situ. Di belah, maknanya kalau ikut di sini mak Nabi Abdul Wahab tu tok, Abdul Manah hati monyang, lepas tu ayah kepada monyang Zuhrah, lepas tu ayah Toki kepada Abdul Wahab ni Hakim. Dan Hakim ini bertemu dengan keturunan ayah Nabi SAW sampai ke Adnan. Makanya ada pertalian anak beranak lah, dikira macam 4 pupu ke 5 pupu lebih kurang lah. Nikah banyak pupu lah, nikah banyak pupu, tapi maknanya bertemu pada Hakim ataupun Kilab. Maknanya daripada Aminah, Abdul Wahab, Abdul Manaf, Zuhrah dan Hakim. Kalau belah Nabi pula Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Hakim. Bertemu di situ, keturunan yang samalah sampai kepada Adnan. Jadi ini maklumat berkenaan Nabi SAW. Sirah lah kita kata, kebetulan maulud ni kan. Jadi perkongsian berkenaan dengan peribadi Nabi ni sesuai sangat tuan-tuan. Baik, muslimin rahmati Allah sekalian, tu pengetahuan belah mak Nabi SAW. Maka jadilah bersatu keturunan pihak ayahandanya dan bondanya pada datuk yang bernama Hakim yang bergelar Kilab itu. Jadi ditemu situ. Jadi temu situ. Maknanya Qusay dengan Qusay dengan Zuhrah ni dia adik-beradik. Adik-beradik. Jadi temu pada ayah tu Hakim. Ini semua tahulah. Berkenaan dengan basic pengetahuan biodata Nabi SAW. Jadi saya tak boleh nak perjelas dengan lebih lanjut lah, berkenaan dengan keturunan ayah dan juga bonda Nabi SAW. Cuma nak khabar dia bertemu pada keturunan yang sama sampailah kepada Adnan. Baik, muslimin rahmati Allah sekalian. Kata pengarang lagi, diputerakan, beranak lah. Cerita pasal Nabi ni, diputerakan junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada subuh hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal bersamaan, ni bahasa Melayu dia, ni tahun Masihi dia, 20 April tahun 571 Masihi. Kalau yang hijrah tak ada lagi. Hijrah ni ketika lepas Nabi jadi Rasul dah, berhijrah ke kota Madinah. Yang ada ketika itu ialah bulan jahiliah lah, ataupun tahun jahiliah, iaitu tahun gajah. Jadi bulan dia ada dah situ, iaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, 12 hari bulan Rabiul Awal. Itu semua dah tahu. Cuma ketika itu bersamaan dengan tahun Masihi berapa, iaitu 20 April. 20 April tahun 571 Masihi. Baik. Keadaannya baginda yatim lagi fakir. Dahlah yatim, tak ada berharta pula. Ketika baginda lahir itu, dahlah yatim, tidak berharta pula.
maka dipeliharakan dia oleh Allah Ta'ala dan dikayakan serta dijaga oleh Allah Ta'ala akan perjalanannya Nabi SAW. Lahir baginda Nabi bukan dalam keadaan yang senang lah. Walaupun keturunan bangsawan, tapi dah bila ayah meninggal, mak pula sakit, mak pula meninggal selepas pada itu, jadi Nabi lahir dalam keadaan yatim, dalam keadaan fakir. Ala kulli hal tidak ada masalah bagi Nabi kerana yang pelihara Nabi Allah Ta'ala itu sendiri. Takkanlah Allah Ta'ala utuskan Nabi, Allah Ta'ala nak elok saja. Jadi Allah Ta'ala bila utuskan Nabi, dia akan jaga Nabi itu macam mana cara pun. Kita kalau tengok Nabi siangnya tak ada ayah dan sebagainya, tapi dia lebih dijaga oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala pelihara Nabi, Allah Ta'ala jaga Nabi. Perjalanan Nabi ni Tuhan atur comel dah. Tuhan atur comel dah. Dan santun sopannya sehingga jadilah ia seorang muda yang berperangai baik dan mempunyai kelebihan dan sifat yang sempurna maruah. Baginda Nabi SAW ni taklah sekolah macam bangsawan lain. Sebab bangsawan lain zaman tu boleh baca, boleh menulis, educated lah bangsawan lain. Zaman tu bangsawan dia educated lah tuan-tuan. Dia boleh baca, boleh menulis. Tak ramai yang boleh baca, boleh menulis. Jadi kekal Nabi ni dalam keadaan yang ummi, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Okey. Jadi walaupun kita kata, boleh kata ginilah, orang tak boleh sekolah, orang tak sekolah. Tak sekolah bukan makna tak cerdik. Cuma peluang tu dia berbeza berbanding dengan orang bangsawan lain. Tapi Nabi dari segi sifat sopan santunnya lebih dari orang. Biasa kalau orang tak sekolah ni kan lain perangai. Dah tak sekolah. Kalau kita ni bila ada orang yang perangai pelik sikit, jenis tak sekolah dia ni. Sebab perangai dia pelik. Bila perangai pelik ni orang hukum selalulah jenis tak sekolah. Sebab di sekolah ni mungkin dia belajar adab, belajar sopan santun, belajar hormat orang tua, belajar berdikari, belajar bercakap lembut. Jadi itu yang diajar di sekolah-sekolah ataupun educated lah kita kata. Berbanding Nabi SAW ni dengan keadaan yang fakir, dalam keadaan yang mana, dalam keadaan yang payah lah dengan yatim, dijaga oleh orang ni, dijaga oleh orang ni, tak macam bangsawan yang lain. Tapi Allah Ta'ala pelihara Nabi sehingga sifat Nabi lebih educated berbanding dengan orang lain tuan-tuan. Dan ummi Nabi ni bukan satu kelemahan tuan-tuan dah. Kena faham molek. Bila cerita pasal sirah Nabi ni butuh huruf dan sebagainya, jangan anggap kelemahan Nabi, tidak. Sampai ada yang kata Nabi ni walaupun Nabi dia manusia biasa ada kelemahan. Ya, tapi manusia ni, Nabi ni manusia yang akal kamil. Kelemahan dia ialah tidak dapat bersifat dengan sifat Tuhan. Tapi untuk sifat kemanusiaan Nabi ni sempurna. Habis tu yang tak boleh membaca, tak boleh menulis, itu bukan kelemahan, itu mukjizat. Mukjizat macam mana? Dengan tidak pandai membaca, menulis, tapi dengan berhikmah, dengan boleh menuturkan ayat Quran yang paling fasih berbanding orang lain, dengan jawami'ul kalim, ringkas dan padat pertuturan, bila bercakap orang tertarik. Tapi ummi, itulah mukjizat. Maka bila disebut Nabi ni ummi, bukan merendahkan Nabi. Kita kena letak bahawa itu mukjizat. Allah Ta'ala muliakan Nabi berbanding dengan yang lain yang bukan Nabi. Faham tuan-tuan? Jadi walaupun kalau ikut dari segi sirah tak nampak educated berbanding dengan bangsawan lain, tapi perangai sopan santun lebih educated berbanding dengan orang lain. Jadi daripada mana Nabi belajar benda tu? Allah Ta'ala yang ajar, Allah Ta'ala yang jaga. Maka bila Allah Ta'ala berkehendak, boleh semualah tuan-tuan. Apa yang Tuhan nak dia akan berlaku. Idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Bila Tuhan nak maka jadilah. Maka itulah dipanggil sebagai penjagaan Allah. Kita ingat macam bila dak sekolah, bila gini, ada orientalis tuan-tuan menimbulkan syubhat yang mengatakan Nabi tak ada kata, Nabi ni tak sekolah, Nabi ni bukan orang yang ada ilmu dah, dia tak belajar dengan siapa-siapa, tak mengaji dengan siapa-siapa, tiba-tiba jadi Nabi. Maka ada orang-orang yang bukan Islam cuba nak memburukkan Nabi, cuba nak menimbulkan syubhah, kekeliruan ke atas umat Islam dengan memburukkan Nabi,
menimbulkan isu education. Menimbulkan isu Nabi masa kecil ni dalam keadaan sekian tidak menabah jadi seorang Nabi. Kita jawab mudah saja tuan-tuan. Bila menjadi seorang Nabi ni tuan-tuan, tak perlu kepada penjagaan manusia. Jika Allah Ta'ala berkehendak untuk menjaga dan mengajar, maka Allah Ta'ala punya urusan. Kalau mestilah kena belajar barulah boleh jadi Nabi. Nabi Isa tuan-tuan dari kecil boleh cakap, tak masuk sekolah pun, atas buayang lagi, fil mahdi sabiyya, dalam keadaan bayi yang berada dalam buayang lagi Nabi Isa dah boleh bercakap. Nabi mana daftar sekolah lagi, IC tak buat lagi masa tu. Jika Allah Ta'ala berkehendak, apa masalah? Tak perlu berlatih pun. Kalaulah Tuhan berkehendak, maka tidak ada isu berkenaan dengan education Nabi SAW. Tapi kita kena muliakan Nabi dan menganggap Tuhan yang uruskan Nabi, Tuhan yang ajar Nabi, Tuhan yang beri kelebihan education kepada Nabi, lebih Nabi berbanding dengan orang lain tuan-tuan. Baik muslim rahmati Allah sekalian. Itu satu kehebatan lah, satu perkara yang luar biasa. Orang lain yang educated pun perangai uduh. Orang lain yang belajar sekolah pun tak ada sopan santun. Orang yang sekolah pun tak pandai baca. Faham tak tuan-tuan? Jadi satu kelebihan mukjizat bagi Nabi adanya al-ummi. Muslimin rahmati Allah sekalian. Jadi benarlah Nabi, baik Nabi, sopan Nabi tu, sempurna maruah Nabi tu datang dari Allah Ta'ala. Dan mulia lagi pemurah, berani dengan sebaik-baik tingkah laku serta benar dan amanah. Dan tiada padanya kejahatan dan kelakuan yang cacat, sehingga sahlah bahawa diperhadapkan kepadanya dengan firman Tuhan, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahawa engkau itu ya Muhammad sungguhnya berperangai dengan perangai yang mulia. Itu firman Allah Ta'ala, pengiktirafan buat baginda tuan-tuan. Ini secara Nabi yang dalam keadaan yang penuh tribulasi, penuh ujian. Nabi ni daripada kecil tuan-tuan, dijaga oleh orang ni, kemudian meninggal mak, meninggal toki, jaga pula pak saudara, kemudian macam-macam yang berlaku dan sebagainya, kerja. Itu berlaku pada baginda Nabi. Tapi Allah Ta'ala ajarkan Nabi dan bersifatlah Nabi dengan sebaik-baik manusia, sehingga Allah Ta'ala puji baginda Nabi, pujian khalik kepada makhluk, pujian khalik kepada makhluk dengan innaka la'ala khuluqin azim. Innaka, sesungguhnya kamu siapa wahai Muhammad lah. Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Baik. Kata pengarang lagi, ada pun tempat yang diputerakan, iaitu dilahirkan dia iaitu Nabi SAW di dalam negeri Makkatul Mukarramah. Makkatul Mukarramah. Dan di Mekah juga dijadikan dia Rasul tatkala umurnya 40 tahun. Dan duduk ia baginda di Makkah selama 13 tahun. Berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, dan di Madinah tempat makamnya. Ia Nabi di Madinah, ia di Madinah selama 10 tahun. Jumlah umurnya sehingga wafat 63 tahun. Baik, ini maklumat basic tuan-tuan, biodata Nabi. Dan muslimin rahmati Allah sekalian, kelahiran baginda Nabi 12 Rabiul Awal yang disebutkan tadi. Okey. Disebut di sini dilahirkan di kota Makkah. Okey, ini tidak ada isu. Ni sepakat ulama memang mengatakan Nabi lahir di kota Makkah. Wafat baginda Nabi sepakat ulama di kota Madinah. Okey, selesai di sini. Cuma isu yang khilafnya ialah tahun kelahiran. Kenapa? Kerana ketika itu belum ada lagi tahun Hijriah. Habis kenapa tak kira tahun Masihi ketika itu secara tepat? Jawab dia tuan-tuan, masa tu masyarakat jahiliah. Bila masyarakat jahiliah ni jahil lah.
Jahil ni yang dalam keadaan mundur. Jadi berkaitan dengan masa, berkaitan dengan waktu, ketepatan dan sebagainya masih lagi kurang jelas. Sehingga di sini riwayat-riwayat yang sampai yang ada bermacam-macam. Lahir bila Nabi, lahir macam mana dan sebagainya, ada banyak riwayat. Sehingga ada mengatakan 12. Ini yang paling muktamad lah, yang paling kita cenderung untuk pegang dia. Ada yang mengatakan bukan 12, ada yang kata 20, ada yang kata berbagai-bagai tarikh lagi. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita sambut Maulud ni memang cuti 12. Cuti 12, tapi kita sambut Maulud ni sebulan. Sebab apa? Bulan kelahiran. Kita sambut bulan kelahiran Nabi. Jarang kita dengar lah ada kita menyambut hari kelahiran. Betul juga kalau 12 tu yang kita cuti tu, kita sambutkan hari kelahiran sebab kita pegang dengan pandangan 12. Tapi sambutan yang biasa yang dibuat ialah bulan kelahiran. Maka sepanjang bulan kelahiran ni tak berhenti-berhenti maulud. Ada maulud arba'in, ada maulud barzanji, ada maulud rawi, ada maulud makan-makan saja, ada maulud sekali ngetahlil, ada maulud ceramah, ada maulud baca zanji marhaban, apa-apa semua terpulanglah dalam bulan maulud. Maknanya confirm kelahiran Nabi SAW, sepakatlah bulan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal sepakat. Cuma hari tu hari yang kata sekian, yang kata sekian, yang kata sekian. Kenapa? Kerana ada banyak berapa riwayat yang datang. Riwayat ni pula memang yalah, ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Cuma yang kita tarjih lah, ataupun yang kita pegang muktamad lah. Tak naklah peningkan kepala kampung kita. Kita letak dua belah, selesai masalah. Baik Jadi disebut tadi tuan-tuan mata Allah sekalian. Jadi yang muktamad tuan-tuan ataupun yang sepakat ulama, lahir di kota Makkah, betul. Itu sepakat. Meninggal wafat baginda Nabi di kota Madinah, itu sepakat. Tak ada isu ada di situ. Dan makam Nabi yang berada sekarang di Masjid Nabawi confirm, tidak ada khilaf dah di situ, memang itu makam baginda Nabi. Kalau makam Nabi-Nabi yang lain ada yang khilaf. Contoh makam Nabi Saleh, ada kata di Mesir, ada kata di Iraq, ada kata di mana, di Palestin dan sebagainya. Contoh makam Nabi Hud, ada yang kata kat sini, ada kata kat Yaman, ada kata kat sini. Jadi tidak ada kepastian di mana, sebab ada riwayat macam-macam. Benar salah tu wallahu alam lah. Tapi kalaulah makam Nabi di Madinah, wafat Nabi di Madinah, memang tu confirm. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi dan di situ ada kubah hijau, maka confirm ke memang Nabi ditanam di situ ke bukan? Jawab ada tak, memang confirm. Tak ada khilaf dah di situ tuan-tuan. Faham masuk? Jadi tempoh Nabi berada di Mekah 13 tahun. 13 tahun maknanya bukan satu masa yang pendek. Kita banyak cerita berkenaan Nabi berada di Madinah. Sebab ketika itu dah establish dah lah. Jadi ketika itu dah proses masyarakat dah nak kerja ilmu. Ketika itu masyarakat dah stabil, maka ada ruang untuk meriwayatkan hadis, ada ruang yang luas untuk menyebarkan dakwah. Maka kebanyakan hadis yang ada sekarang ni banyak cerita keadaan hadis-hadis yang menceritakan keadaan Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi di Madinah. Dan ketika itu ramai sahabat-sahabat yang bijak pandai, yang memang fokus pada riwayat hadis Nabi ketika mana berada di Madinah, masuk Islam di kota Madinah. Tuan-tuan. Dan di Mekah macam mana? Di Mekah ada hadis-hadis cerita pasal Nabi di Mekah. Cuma ketika itu pertamanya 3 tahun pertama dakwah secara sir. Dakwah Nabi secara sembunyi. Ketika di kota Mekah. Jadi bila sembunyi, nak riwayat hadis macam mana? Sebarkan orang riwayat hadis Nabi dakwah sekian-sekian. Katanya sir, katanya rahsia. Tiba-tiba nak riwayat hadis bagi tahu kepada umum. Tak kena dengan konsep sir, konsep rahsia. Kemudian pula lepas pada 3 tahun secara terang-terangan, dan ketika itu masih lagi belum stabil. Jadi orang yang masuk ke dalam agama Islam bukan orang-orang yang memang diberi kesenangan. Kebanyakan mereka orang susah dalam kalangan hamba.
maka ruang masa mereka terhad nak riwayat hadis. Contohnya nak cerita pasal Nabi secara perfect, secara direct, mungkin ada halangan di situ. Fokus di situ pula ialah fokus kepada akidah, fokus kepada pegangan iman. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, pensyariatan solat, pensyariatan puasa, haji, zakat dan sebagainya bukan selepas pada 3 tahun tu. 3 tahun sembunyi, kemudian terang-terangan kan. Jadi 13 tahun di Mekah, 3 tahun sembunyi, 10 tahun terang-terangan. Bukannya tahun keempat kira wajib sembahyang, tidak. Ketika itu tak wajib lagi sembahyang. Kenapa? Kerana dakwah utamanya ialah nak fokus pada akidah dulu. Bila kemah dah akidah, bila dah establish dah, bila iman dah masing-masing dah kejak molek, maka marilah pensyariatan ni. Maka di Madinah lah mempunyai leluasa. Di Madinah lah mempunyai ruang yang luas untuk mengamalkan syariat. Di Mekah mungkin ada halangan sebab penguasa ketika itu bukan orang Islam, orang yang menentang Islam. Jadi tak boleh nak beramal sangat ketika itu, dan memang sahabat-sahabat fokus kepada iman akidah dulu. Pegang kepada kekuatan iman dulu tuan-tuan, kemah di situ dulu. Okey, bila kemah molek maka dia establish, maka ada yang sanggup berkorban untuk Nabi, sanggup berperang. Barulah lepas pada gagah tu diizinkan untuk uzina lillazi na yuqataluna bi annahum zulimu. Barulah Allah Taala firman untuk diizinkan berperang. Bukan bila dah dakwah tu terus nak perang. Tidak, tu bukan konsep yang baik tu. Dalam keadaan lemah, buat cara lemah. Dalam keadaan kuat, kita tak berlawan. Muslimin rahmati Allah sekalian. Jelas. Jadi 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Jadi kalau perkiraan dia macam mana mudah. Baik. Baginda Nabi dilantik jadi Nabi dan Rasul pada umur 40. Pada umur 40. Jadi ketika itu bermula selepas terima risalah, selepas terima wahyu, terus dakwah. 3 tahun pertama sembunyi, di kalangan nak beranak, kenal-kenalan kawan-kawan. Kemudian tahun yang keempat tu terang-terangan tuan-tuan. Jadi 13 tahun. Jadi berada di Mekah last tahun dia 5 tahun ketika itu umur Nabi 53. 53. Kemudian berpindahlah. Jadi berpindah berhijrah Nabi ke Madinah ketika itu tahun 54 lah Nabi. Umurnya 54, 53 tuan-tuan. Jadi 54 lah bermula berada di Madinah sampai 10 tahun. Jadi Nabi menghabiskan nafas baginda Nabi pada umur 63. Itu riwayat yang sahih lah. Jadi cukup 23 tahun penurunan Al-Quran, 23 tahun proses dakwah Nabi sampailah kepada hebatnya Islam sekarang. 23 tahun itulah Nabi ajar kita macam-macam sehingga sempurnanya agama tuan-tuan. Bila sempurna agama maka habis tugas baginda Nabi, Allah Ta'ala wafatkan baginda. Muslimin rahmati Allah sekalian. Kata pengarang lagi, hal kenabiannya dan kerasulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kesudahan sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul, dan keadaan syariatnya itu menasahkan, memansuhkan ataupun menasahkan boleh juga syariat-syariat rasul-rasul yang dahulu serta kekal syariatnya sehingga hari kiamat. Baik tuan-tuan mati Allah sekalian, walaupun perkara ni basic, kita belajar dekat kafar dulu. Tapi dalam basic ni kita yang hak mari surau masjid ni dengan ceramah ni kata basic. Ramai lagi yang masih percaya kepada nabi-nabi palsu yang ada. Bukan dunia ni. Ni Malaysia ni tuan-tuan, ramai ngaku jadi nabi. Ngaku jadi Nabi Isa lah, jadi Nabi tanah Melayu lah, jadi Rasul untuk kerajaan langit lah, untuk kerajaan bumi, macam-macam kerajaan. Tak jumpa lagi Rasul untuk orang asli. Mungkin kira cari sasaran jugalah. Nampak golongan kaya sikit, barulah ada Rasul. Mudah nak kecek, mudah nak scam. Scam Rasul. Faham? Kita ada love scam,
kita ada money scam, kita ada Macau scam, Rasul scam. Faham tuan-tuan? Rasul scam ni dia mudah, dia mengaku jadi rasul, orang ikut dia, orang akan serahlah segala harta benda sekali dengan tubuh-tubuh sekali, serah kepada rasul yang mengaku jadi rasul tersebut. Dipanggil rasul scam. Tak ramai, tapi Imam Mahdi scam ada. Imam Mahdi scam ada, rasul scam ada juga tuan-tuan, tapi tak ramai yang mengaku rasul tu, sebab orang tahu basic bahawa tidak ada rasul dah selepas Nabi Muhammad. Kalau dia mengaku pun dia mengaku Nabi Isa mungkinlah. Tapi sekarang ni ramai yang mana dia mengaku Imam Mahdi. Dia mengaku dia sebagai Imam Mahdi. Kenapa? Kerana dia tahu dah basic bahawa tidak ada rasul selepas Nabi Muhammad. Kalau dia scam orang dengan nama rasul, orang tak percaya. Kalau dia scam dengan nama Mahdi, orang percaya. Sebab Mahdi ni muntazar. Imam Mahdi ni muntazar. Memang ditunggu-tunggu. Dan bila tunggu ni siapa? Jadi orang excited lah. Sebab tu ramai mengaku Mahdi. Dia ni Imam Mahdi. Faham tuan-tuan? Dia gini, bila dalam riwayat menyebut, dan orang pun tahu bahawa Imam Mahdi ni akan tiba akhir zaman. Jadi sekarang ni duk war-war dah, kita ni berada di akhir zaman, kita ni dah penghujung dunia, kita ni dah rosak dah, kita ni dah nak kiamat dan sebagainya. Tunggu dak lama dah Imam Mahdi nak turun. Tu yang boleh main di bibir mulut ni. Tak lama dah Imam Mahdi nak turun ni. Imam Mahdi nak isytihar diri ni, nak bai'ah dengan Imam Mahdi ni. Jadi tuan-tuan, bila diwar-warkan benda tu, betul, memang tak salah, betul tuan-tuan, memang akan datanglah Imam Mahdi ni. Jadi reaksi kita ni tuan-tuan, orang awam ni, dia akan tertunggu-tunggu. Bila tertunggu-tunggu, excited. Bila tertunggu, excited, maka patan nitah. Kalau istilah orang Terengganu kata, patan nitah terus mengaku Mahdi, terus ikut. Macam kita tuan-tuan. Bila kita contohlah, kita tunggu orang balik haji dekat kapal terbang, dekat lapangan terbang tuan-tuan, kita tunggu orang balik haji. Jadi lama dah, 40 hari dia pergi haji, dah sabar nak tunggu dia balik. Jadi kita duduk kat airport tu, keluar seorang dengan kain ihram, dengan jubah dan sebagainya. Contoh, isteri tunggu suami dia. Suami dia jenis janggut gini sikit. Maka patang ni tahu orang ada janggut, terus ingat tu laki dia. Dah tengah tertunggu-tunggu ni. Patang orang ada janggut sikit tu excited. Oh ya dah. Oh bukan. Ni kasut ni dah laki aku, bukan. Ni janggut ni laki aku dah. Dia excited sebab tu nanti ketibaan tak sabar. Maknanya orang kata tak sabarlah nak tunggu. Maka begitulah dalam keadaan jahil, tak sabar menunggu Imam Mahdi. Marilah orang ngaku Imam Mahdi, langsung ikut. Tu Mahdi scam. Nama dia. Dia scam orang dengan nama Mahdi. Jadi dia boleh buat orang tu, dia boleh tubuh orang tu, dia boleh kedudukan pengaruh dan sebagainya. Jadi ramai ikut, ratus-ratus. Ada pengikut Imam Mahdi di Malaysia tu 1000 tuan-tuan. Kita katalah, takkan percaya juga orang gini. Jawab dia, percayalah tu. Kalau tak percaya, taklah nak ikut. Tapi percaya tuan-tuan. Muslimin dan mati Allah sekalian. Jadi kembali balik. Basicnya tuan-tuan, tidak ada Rasul selepas Nabi Muhammad. Kita yang kata basic semua orang tahu. Tapi kenapa ada orang yang masih terikut dengan Nabi palsu? Bermakna ada dalam kalangan masyarakat kita yang masih lagi jahil. Lah, kalau tak tahu, jawab dia memang dia tak tahu. Ataupun mungkin dia tahu tapi dia waswah. Tak yakin dengan pengetahuan dia bahawa Nabi bukanlah penutup Rasul. Sehingga masih percaya Rasul Melayu, percaya dengan Rasul kerajaan langit, kerajaan bumi, Rasul semua agama dan sebagainya. Macam-macam lah, kita pun tak reti juga nak sebut tuan-tuan. Ada yang percaya kerana masih lagi ramai yang jahil. Walaupun kita kata, wah basic je Ustaz Khabar, memang semua orang tahu bahawa Nabi tu yang last, khatamun nabiyyin. Tapi bukan semua orang tahu tuan-tuan. Bukan semua orang belajar. Baik, jadi nak pertegahkan di sini ataupun nak jelaskan di sini tuan-tuan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah penutup. Okey, wa khataman nabiyyin.
Dalam Quran sebut Nabi penutup bagi rasul-rasul, nabi-nabi yang ada. La nabiyya ba'di, Nabi sabda tidak ada nabi yang lain, rasul yang lain selepas daripada aku. Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, cuma belum lagi meninggal, belum lagi wafat. Tapi untuk dilahirkan, diutuhkan Nabi yang baru tidak ada. Pegang situ. Bermakna mana-mana orang mengaku jadi Nabi dan Rasul sekarang ni ataupun selepas pada ni, kita boleh jet belakang, atas belakang dia siap-siap dah. Faham? Lebong atas darat kering. Kerana apa? Kerana memang letak situ ada Nabi dan Rasul dah sekarang ni. Kerana dah ditutup oleh baginda Nabi SAW. Jelas. Itu akidah kita, tuan-tuan. Dan ada pun perjalanan yang terlalu banyak, tetapi perjalanan yang wajib diketahui serta beriman ialah perjalanan Isra' dan Mi'raj yang dijalankan Nabi Muhammad SAW pada malam Isnin 27 Rejab setahun sebelum hijrah daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Jadi insya-Allah ada rezeki kita akan sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Jadi dah nak masuk Isyak, mudah-mudahan sama-sama dapat manfaat. Mudah-mudahan Allah Taala menerima segala amalan kita. Bertemu kembali nanti insya-Allah. Wallahu taala ala wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.